Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam satu sehaluan. Bertemu kita di program Tuition Online Perlis Mengaji yang dikuatkuasa oleh Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menerusi slot Sains Menengah Rendah bersama saya, Cikgu Arifah Raedah binti Muhammad Fauzi, Guru Sains SMK Dato' Ali Ahmad Perlis. Okey, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. By the way, hari ini hari pertama kita berpuasa kan. So, cikgu berharap murid-murid terus bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Walaupun kita tak dapat bersua muka secara realiti, tetapi kita masih berpeluang untuk bersua muka secara maya kan. Okey, baik. Seperti yang anak-anak lihat di slide sekarang, okey, ini adalah sedikit mukadimah cikgu. Okey, cikgu akan mengajar hari ini tentang darah manusia. Okey, semua orang tahu tak apa itu darah? Darah. Tengok cikgu hari ini pun pakai baju merah sebab nak menjiwai tajuk kita hari ini, darah. Okey, ada orang relax je tengok darah kan, tak takut pun kan. Ada orang tengok setitik pun rasa nak tumbang, tiung kepala kan. Okey. So, hari ini kita akan membongkar, okey, kita akan menyelongkar kisah tentang darah manusia, darah kita sendiri. Okey, apa tugas darah selama ini? Okey. So, kalau nak salin nota, kok cikgu laju sangat cakap, tak sempat, murid-murid boleh screenshot. Sekarang kan ada handphone. Pak, ambil gambar, jangan lupa. Sebab kenapa cikgu pesan buat ambil nota? Sebab di hujung nanti kita ada kuis. Bukan takat di hujung. Sat lagi. Ada soalan cepu apa? Cepu mas, tak cepu mas lah kan. Soalan yang awak kena jawab di ruang komen Facebook Live ni. Okay. So, siapa jawab paling tepat, paling banyak, ada hadiah. Ni, cikgu dah bawa hadiah. Okey, hadiah ni cikgu bawa siap dah untuk soalan sat lagi dan juga di hujung kuis. Okey. So, kuis nanti jangan lupa install aplikasi Kahoot kalau nak pakai handphone ataupun murid-murid boleh jawab terus dekat laptop. Okey. Now, kita terus. Tanpa buang masa, di sini ada 5 benda terperinci lah yang anak-anak akan belajar hari ini tentang darah manusia, fungsi darah manusia, komponen darah manusia, kumpulan darah manusia, penderma dan penerima darah dan juga kuis. Okey. So, awak tengok tajuk pun awak boleh dah tembus dah kan. Fungsi. Apa tugas darah selama ni? Okey. Baik, kita pergi. Go now. Alright, fungsi darah manusia ada ada 2 anak-anak. Pertama, mengangkut bahan-bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien. Okey, our body, kita punya badan memerlukan makanan ya murid-murid. Okey, lapar. Badan kita juga lapar kan, perlukan makanan. Baik, begitu juga dengan fungsi yang kedua, menyingkirkan karbon dioksida dan bahan kumuh daripada badan. Okey, kenapa? Yalah, asid masuk je, takkan nak tak ada yang keluar kan. Jadi oksigen masuk ke dalam badan kita, nutrien masuk ke dalam badan kita melalui darah. Begitu juga dengan karbon dioksida dan bahan kumuh lain. Okey, dia kena keluar. Okey, badan kita akan menghasilkan karbon dioksida melalui respirasi sel. Ingat kan belajar yang sebelum ni kan, subtopik sebelum ni kan. Okey, dan bahan kumuh lain, contoh peluh. Melalui apa? Kulit. Okey, jenuh kalau tak berpeluh langsung, jenuh lagi tu kan. Okey, kita pergi lagi seterusnya. Tengok budak ni, Allah kebersihannya kat dia, lutut dia berdarah. Okey, bagaimana darah itu berhenti? Okey, ingat tak cikgu cakap tadi ada soalan kan? Ada soalan. Soalan ini jawapan dia awak tak tahu lagi sekarang ni kan. So, simpan soalan ni. Selepas cikgu tunjuk video, nampak tak budak lelaki duk main bola sepak ni kan. Okey, apakah yang berlaku? Alright? Dan awak take note bagaimana darah yang mengalir itu berhenti. Selepas tamat video cikgu tunjuk ni, okey, komen dekat
Facebook Live ni, komen jawapan murid-murid. Okey. Dan selepas komen, share post ni. Okay, so that bila share tu orang lain pun dapat ilmu. Okay, bukan kita saja. Right. So ready? Kita tengok quiz ni. Kita tengok video ni. Michael sedang bermain bola sepak. Dia mengejar bola tetapi tersadung dan jatuh tersembam. Okey, tak bunyi dia pun tak bangun apa. perlahan-lahan Okey, dan bunyi. mendapati lututnya luka. Ketika Michael bangun, dia perasan darah meleleh dari lukanya. Okey. Mari kita ke klinik, Michael. Jangan risau, nampak darah tak? itu Budak tadi akan jatuh, membeku. darah keluar Awak tidak akan meleleh. mati disebabkan Okey, pendarahan. tapi adakah larut tu akan terus keluar, Michael berkata, Tak. saya okey. tertanya-tanya Sampai satu ketika, darah tak diperbuat lama lah, daripada biasanya apa sekejap dan je, apa yang darah itu akan menyebabkannya berhenti. membeku. Bagaimana darah itu berhenti? Apabila sampel Siapa darah pergi sekat dia? diimpar, Okey. Ini dalam video yang ini tadi. Okey. Sekejap. Cikgu dari tekan pula. darah. Okey, nampak? Kawan dia ajak pergi hospital. Dia kata tak perlu. Tak perlu sebab okey, dalam darah kita ada satu komponen darah tu nama dia tak boleh cakap lagi sekarang. Okey, sebab ia jawapan kepada soalan tadi. Okey, komponen yang darah yang saya cakap tu kan, itulah yang membekukan darah. Okey. Baik, yang awak tengok depan sekarang, kat depan ni sekarang, ini adalah kaedah emparan. Okey, kaedah emparan. Apa itu kaedah emparan? Okey, kaedah emparan ni adalah kaedah untuk mencerakinkan darah manusia. Okey, macam biasa kalau kita pergi cucuk ambil darah kan, kita buh klinik doktor, nurse buh dalam test tube tu kan, dalam bekas kecil tu, awak tengok warna merah aja, betul? Okey. So, bila masuk makmal, kita ada proses sebab kita nak tengok komponen darah ni. Jadi kita guna kaedah emparan. Okey, kaedah emparan tu dia nak asingkan komponen-komponen darah di mana ada 4 komponen darah. Awak boleh tengok sat lagi, saya tengok dia akan pi. Tu dia keluar dah. Baik, dia akan terbahagi kepada 2 komponen darah tu. 2 dulu. Sabar dulu. Alright. Ini di kandungan darah awak. Okey, yang pertama di warna kuning lapisan atas tu nama dia plasma. Okey, dan lapisan bawah tu adalah sel darah. Okey, komponen-komponen sel. Apa dia komponen-komponen sel, cikgu? Mari kita tengok. Okey, baik, kita pergi plasma dulu. Okey, seperti yang awak lihat, plasma dia ada 90% air, ada 10% bahan terlarut, nutrien, gas karbon dioksida, enzim, hormon dan bahan kumuh. Semua plasma yang ambil peranan. Plasma dalam darah. Okey, plasma ni sangat halus. Okey, nanti awak akan tengok lagi video plasma ni macam mana halusnya. Alright. So, teruskan lagi komponen sel. Okey, tadi cikgu habaq dah. Komponen sel apa dia, cikgu? Okey, Sat, dia tak jalan. Alright. Nampak? Komponen sel ada sel darah merah, ada sel darah putih dan ada platelet. Okey, ada platelet. Okey, ini fungsi dia. Plasma mengangkut karbon dioksida, urea dan hormon. Begitu juga dengan sel darah merah mengangkut oksigen dalam bentuk oksihemoglobin. Dan juga sel darah putih melawan jangkitan penyakit. Penting. Dan satu lagi apa dia? Teret-teret platelet. Okey, 4 ini sangat penting anak-anak. 4 ini adalah komponen atau kandungan darah yang sangat penting. Plasma yang warna kuning, cecair kuning. Okey, sel darah merah yang bawah sekali dia ada bawah sekali dan tengah-tengah lapisan tu kecil ya, nipis ya. Okey, dia ada sel darah putih untuk melawan penjangkitan. Dan juga platelet untuk membantu pembekuan darah. Okey, jom kita pergi lagi dengan lebih detail apa itu komponen darah manusia. Inilah tadi video cikgu tunjuk. Okey. Seperti yang awak lihat dalam video tadi laju cikgu, saya tak ada tangkap. Tak apa, saya cikgu tunjuk lain. Okey. Ini kaedah emparan bagaimana kita nak mencerakinkan darah kepada 4 komponen guna kaedah ni. Dan inilah sebenarnya yang ada dalam darah kita. Okey. Yang warna kuning plasma 55% dan sel darah merah ada 45%. Dia campur sekali sel darah putih dengan keping-keping darah. Cantik tak gambar? Okey, nampak? Sel darah merah, warna merah, dia macam berbentuk. Nanti kita akan pergi lebih mendalam bagaimana sel darah merah, bagaimana sel darah putih, bagaimana plasma, bagaimana platelet. Okey, kita pergi ya. Alright. Ini pula video
yang menunjukkan dalam salur darah kita tu ada empat komponen tadi tu. Okey, sel darah merah, sel darah putih, plasma dan platelet. Empat komponen tu sentiasa berenang-renang bergerak dalam kita punya salur darah. Mari kita tengok video ni pula. Okey. Wah, awak boleh lihat nampak? Berjuta-juta, beribu-ribu anak. Yang merah ni adalah sel darah merah. Okey, yang putih macam ada cecok tu sel darah putih. Okey, ada lagi yang warna putih, ada platelet. Nanti sabar. Okey, lepas tu ini adalah sistem peredaran darah dalam jantung. Okey, ingat kan jantung mengepam darah ke seluruh badan. Okey. So, nampak dia nak tunjuk secara terperinci apa yang berlaku dalam salur darah manusia. Itu jantung. Cantik jantung kita. Okey, ini apa dia anak-anak? Ini adalah sel darah merah. Ini adalah kepingan sel darah merah yang berbentuk hemoglobin. Okey, kena ingat bentuk ni. Nanti dekat kuis ni mana nak tahu kok dia tanya kan. So, tolong ingat. Okey, ini adalah sel darah merah. Okey, cantik. Ini sebenarnya real dalam darah kita. Ini apa dia? Ini adalah platelet. Ini adalah platelet. Ingat platelet. Ini adalah sel darah putih. Cantik. Memang ini adalah orang kata apa? Gambaran sebenar dalam darah kita. Okey. Dan seterusnya paling kecil lah ni. Okey, cair kuning kecil-kecil. Inilah kita panggil plasma. Okey, kita panggil plasma. Okey. Baik, kita pergi seterusnya satu persatu sel darah merah tersasul pula cikgu hari ni. Okey, tadi dah cikgu dah habaq dah 4 komponen. Cikgu 4 komponen tu ada fungsi dia sendiri dah? Ada. Okey tengok kat sini. Sel yang pertama, sel darah merah ini mengangkut oksigen ke seluruh badan dan juga mengangkut karbon dioksida dari sel badan ke paru-paru, hantar balik. Ini awak dah belajar from the previous chapter kan? Okey, ini proses dia ada gambar. Dan mengandungi pigmen merah iaitu hemoglobin. Okey, nampak tak? Cikgu sengaja bubuh gambar besar gedabak tang ni supaya awak boleh lihat dan boleh simpan gambaran sel darah merah tu, simpan dalam kepala. Okey. Dan seterusnya dia berbentuk dwicekung dan tidak mempunyai nukleus. Okey, dia dibina di dalam sum-sum tulang. Jangka hayat sel darah merah ini kira-kira 120 hari. Okey. So kita pergi pula dengan sel darah putih. Ingat sel darah merah? Now, cikgu nak tunjuk sel darah putih. Awak tengok gambar hujung ni. Okey, ini adalah sel darah putih berbentuk dalam bentuk orang kata apa? Bentuk memang itulah dalam darah kita. Yang bawah ini pula adalah dalam bentuk 2D. Kita lukis kan. Alright. So di keliling ni adalah fungsi dia. Yang pertama, sel darah putih membantu mempertahankan badan daripada jangkitan penyakit. Hebat Kalau tak ada sel darah putih memang bahaya badan kita. Okey. So any penyakit, any virus, bakteria yang masuk macam COVID-19 sekarang ni. Okey, COVID-19 yang cuba nak serang badan kita, okey, sel darah putih kita kalau power memang tak boleh masuk, memang tak boleh lah. Dia takkan berjaya tembusi. Alright. Sel darah putih juga dihasilkan di sum-sum tulang. Okey, sel darah putih berbentuk tidak tetap, tidak berwarna, mempunyai nukleus, okey. Tiada hemoglobin dan saiz dia lebih besar berbanding dengan sel darah merah. Alright. So jangka hayat dia kira-kira beberapa jam sahaja. Actually sel darah putih ni dia bukan satu. Okey, dia ada 5 limfosit, neutrosit, banyak-banyak lagi lah. Dan awak akan tahu benda ni lebih lanjut ketika awak tingkatan 4 belajar biologi. Sangat best. Okey, cikgu teruskan pula. Sel darah merah dah, sel darah putih dah. Next. Yes, this is platelet. Tolong ingat bentuk ni. Nampak platelet bentuk dia. Okey, cikgu sengaja cari bentuk yang cantik supaya benda tu awak boleh memorizekan dalam kepala. Okey, so apa fungsi platelet? Membekukan darah bagi menghentikan pendarahan. Ingat tak video awal tadi budak tu jatuh luka lutut dia kan? Okey, tak lama selepas itu luka di lutut dia akan kering, darah tu akan kering kan? Inilah punca dia sebabkan wujudnya platelet. Atau tahu tak apa platelet buat? Okey, platelet tu bila dia kesan, ada koyakan berlaku di kulit lah. Jom kita pergi ke kulit itu, kita selamatkan. Okey, berlaku koyakan, dia panggil geng-geng platelet ni, cuba pergi kat kawasan yang koyak tu, dia tampung. Tak tampung. Tahu kan? Tampung dia katup. Tak mau bagi
darah tu keluar. Okey, platelet saiz jauh lebih kecil daripada sel darah merah dan sel darah putih dan dia juga tiada nukleus. Okey, kita pergi yang keempat iaitu plasma. Plasma ni warna kuning. Simpan dalam kepala. Okey, plasma ialah cecair berwarna kuning pucat yang terdiri daripada 90% air dan selebihnya bahan terlarut. Tadi abang dah kan awal tadi. Okey, contoh-contoh bahan yang terlarut dalam plasma adalah nutrien, gas terlarut, gas mineral, garam mineral, hormon, protein plasma, bahan kumuh. Okey, so inilah tugas plasma dalam darah. Okey, jangka hayat kira-kira 5 hingga 9 hari. Itu adalah plasma ya anak-anak. Baik, kita teruskan lagi kita dah cerita fungsi darah. Kita dah cerita komponen darah. Kita nak tahu pula kumpulan darah manusia. Yalah, selama ni semua orang hidup di dunia ni adakah mempunyai darah yang sama? Adakah ada berjuta-juta jenis darah? Okey, jom cikgu terangkan. Okey. Okey, alright. Nampak tak gambar bawah ni? O, A, B, B. Okey, nah. Dan dari jenis darah yang terdapat di dunia ni, okey, kumpulan darah kita ni ada 4 jenis. Okey, iaitu darah O, darah A, darah AB dan darah B. Okey, ingat dalam kepala ada darah A, ada darah O, ada darah B, ada darah AB. Okey. So, dalam kumpulan darah kita, ingat tak cikgu tunjuk tadi ada kawasan atas plasma, kawasan bawah sel darah merah kan? Ingat kan? Okey. Setiap komponen itu ada fungsi dia pula. Maksudnya ada benda yang suka kat dia. Ada hak ni suka kat dia ni, ada hak ni suka kat dia ni. Okey. Awak tengok yang atas ni cikgu tunjuk antigen dalam sel darah merah. Apa maksud dia? Yang ni pula antibody dalam plasma darah. Apa dia pula dah? Okey, yang ketiga pengelasan kumpulan darah. Macam mana kita nak kelaskan? Okey, kamu darah A. Okey, darah apa yang sesuai dengan kamu? Itu nak sagilah kita orang. Okey, pergi dulu antigen dalam darah. Ingat tak? Antigen ni dia sangat suka dekat sel darah merah. Antibody dia sangat suka dekat plasma darah. Okey, kita pergi dulu. Inilah antigen dalam sel darah merah. Baik, terdapat 2 antigen. Actually awak boleh refer your textbook, buku teks sains tingkatan 3. Okey, terdapat 2 jenis antigen yang wujud ya anak-anak, iaitu antigen A dan antigen B. Simpan dalam kepala siap-siap. Okey, ada 2 antigen, antigen A dan antigen B. Tak ada antigen O, tak ada antigen AB. Tak ada. Dia ada antigen A, dia ada antigen B. Okey. Seterusnya, kumpulan darah ditentukan oleh kehadiran antigen tertentu. Okey, betul. Dan ketiga, antigen tu apa cikgu? Alright, antigen ialah bahan asing yang berupaya merangsang penghasilan antibody di dalam badan. Antigen tu macam patogen. Ingat tak tingkatan 2 awak belajar bab 4 kesihatan manusia, awak dah belajar tentang patogen. Okey, so COVID-19 tu patogen. So patogen adalah COVID-19, patogen juga adalah antigen. Tu dia. Boleh tak tangkap? Boleh tak? Boleh Alright. So ini adalah gambar daripada awal tadi. Just cikgu nak label, nak awak simpan dalam kepala. Sel darah antigen memang dia akan cari sel darah merah. Cuma adakah antigen A, adakah antigen B yang suka dekat sel darah merah? Kena tengoklah jenis darah pula. Kalau kita darah A, antigen apa suka kat kita? Okey, kalau Kak Kiah darah B, antigen apa suka kat Kak Kiah kan? Okey. So itu cerita antigen. Baik, cerita antibody, jom kita pergi tengok antibody pula. Antibody dia hanya suka pada plasma darah. Alright? Antibody terhasil dalam plasma darah. Okey. Plasma darah tu geng darah lah juga. Okey. Baik, plasma darah mengandungi antibody. Kan cikgu cakap tadi. Okey, yang kedua jenis antibody yang wujud dalam plasma ni ada 2. Antibody anti-A, antibody anti-B. Okey, tak ada antibody AB. Antibody anti-O, tak ada. Sama juga dengan antigen tadi. Antibody anti-A, dia ada antibody anti-B dalam plasma darah. Tetapi darah mana? Contoh, saya darah A. Okey, antibody anti-A ke antibody anti-B yang suka kat plasma darah saya? Ada contoh lagi yang bimbang. Ada contoh. Yang ketiga, antibody akan menyerang antigen yang sepadan dengannya. Maknanya kalau darah A, sebagai contoh, antibody anti-A nak masuk. Tak boleh. Tak boleh, dia akan makan. Okey. And then kita pergi lagi
pengelasan kumpulan darah. Okey, kat sinilah baru awak lebih detail. Antigen, antibody, kepala saya pening. Cikgu, antigen, antibody tu apa? Okey, baik, kita pergi contoh. Ni sangat best ya anak-anak. Okey, tengok dulu kat setiap tabung uji ni ada 4 tabung uji. Ada darah A, ada darah B, ada darah AB, ada darah O. Kita pi darah A dulu. Laju tak kau? Boleh kan? Okey. So, sekarang ni nampak? Nampak cikgu lukis cantik dah. Okey, dalam darah A dia dah bahagi siap dah. Atas ni plasma duduk, bawah ni darah duduk. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Tolong jawab, nampak? Okey. Nampak tak? Cikgu bahagi siap dah. Darah memang dia duduk dekat, antigen memang dia akan pergi dekat darah. Antibody dia memang akan pergi dekat plasma. Okey, cuma soalan dia sekarang, apabila darah A, adakah antigen A yang pergi dekat darah? Ke antigen B yang pergi kat darah? Mari kita tengok. Untuk darah A, antigen yang akan pergi kat darah A adalah antigen A. Okey? So, antigen B, kenapa dia tak masuk dekat darah juga? Tak boleh. Dah darah jenis A, mana boleh antigen B masuk? Jadi antigen B nak pergi mana? Antigen memang tak ada. Jadi dia akan pergi kat plasma. So B ni dia akan pergi dekat plasma sebagai antibody B. Okey. Ini darah merah, darah A. Okey, darah A. Okey, kita pergi darah B. Okey, darah B. Okey, kita tetap benda yang sama, kita letak A, B atas tu sebab kita nak define dia. Satu per satu. Okey, darah B. Antigen seperti yang awak tahu, seperti yang cikgu cakap tadi, memang dia akan pergi dekat darah. Tapi A ke B? Okey. Kalau darah B, antigen yang akan pergi kat darah B adalah antigen B. Ikutlah siapa geng dia. Antigen dia akan ikut geng. Macam hang darah A, mai antigen A hang geng aku. Okey, kalau hang darah B, antigen B hang geng aku. Gitu. Okey. Dan bila antibody darah B pula, automatically A akan pergi dekat plasma darah B. Okey, boleh nak? Now kita pergi pula dekat darah AB. Ingat tak tadi cikgu cakap? Antigen tak ada antigen AB nah, ada antigen A, ada antigen B. Okey. Boleh tak antigen A pi dekat darah AB? Boleh? Ada A cikgu dalam AB? Boleh. Nah, kita tengok. Dia pi lah. Okey, maknanya antigen A boleh masuk kat darah B sebab ada A dalam tu. Okey, antigen B boleh tak pi kat darah B? Klik fikir. Boleh lah cikgu sebab dalam AB ada B. Kita tengok. Okey, boleh. Okey, dengan ini maka habis dah AB. Okey, so untuk darah AB tiada antibody dalam plasma darah. Memang special. Dan yang keempat ialah darah O. Okey, darah O, antigen A suka tak dekat darah O? Klik pok mata fikir kan. Okey, sebab tak ada darah O, ada ke A dalam dia? Tak ada. So B pun tak ada, A pun tak ada. Maknanya antigen tak ada dekat darah O. Okey, tapi okey, bila dah tak ada kat darah, makanya dia akan pi dekat plasma darah sebagai antibody. Okey. So, ini adalah contoh dalam buku teks. Awak boleh tengok, okey, dilukis. Alright. So, cikgu nak teruskan kepada contoh. Baik, tengok cikgu Siti Fatimah. Alah, cantik cikgu Fatimah ni ya, baju tudung merah sama dengan saya hari ni. Alright, cikgu bahagi siap-siap bawah darah, atas plasma. Okey, ini darah A. Sekarang kita nak lebih detail supaya awak nampak. Okey. Cikgu Fatimah darah A. Awak rasa antigen A ke antigen B yang pergi dekat darah cikgu Fatimah? Tengok darah cikgu Fatimah, darah A lah cikgu. Jadi antigen A yang akan pergi dekat darah cikgu Fatimah. Antigen B? Antigen B tak ada cikgu sebab darah A tak boleh terima antigen B. Nanti bahaya, boleh menyebabkan kematian. Alright? Dan plasma pula. Okey, dah tadi antigen A pergi dekat darah, maka antibody B yang akan pergi dekat plasma darah. Antibody A boleh tak pergi dekat plasma darah? Tak boleh. Okey, tiada. Alright? Okey, now kita pergi ke darah B iaitu Aiman. Okey, Aiman darah B. Okey. Aiman boleh terima antigen A ke antigen B untuk darah dia? Antigen A ke antigen B? Antigen, tengok B, dia boleh terima antigen B. Okey, antigen A boleh tak Aiman terima? Tak boleh. Okey, tak boleh. Now, bila dah antigen B pergi dekat darah, makanya automatically antibody A akan pergi dekat plasma darah Aiman.
Nah, okey, next yang ketiga ialah Damia. Damia mempunyai darah AB. Okey. Baik, antigen A. Boleh dah nak pergi kat darah Damia? Ingat darah Damia ada A kan? So boleh cikgu. Antigen B. Boleh tak pergi kat darah Damia? Boleh cikgu. Darah Damia ada huruf B. Okey. Alright, so masuk kat situ. Now, plasma darah macam mana? Plasma darah tiada antibody. Plasma darah AB tak ada antibody. Dan yang keempat ialah darah O. Okey, Dr. Lim. Dr. Lim darah O. Ada macam biasa bawah ni darah, yang atas tu plasma. Okey, darah O. Darah O boleh tak terima antigen A? Tak ada huruf A pun cikgu. Okey, cikgu cuba sesuaikan cara penerangan mengikut kelas yang level-level sederhana dan rendah. Okey, so darah O boleh tak terima antigen A? Tak boleh cikgu, sebab darah O tak ada huruf AB cikgu. Okey, so bila tak boleh, makanya darah tak ada antigen, dia jadi antibody A, antibody B tadi akan P dekat plasma darah O. Macam itulah. Kalau dia tak suka kat darah, dia suka kat plasma. Kalau dia tak suka kat plasma, dia suka kat darah. Lagu itulah. Okey. Kita balik seterusnya kepada penerima dan penerima darah. Selama ni kita tahu sakit, ada orang sakit yang memerlukan darah. Kita pernah dengar kan, anak-anak, adik-anak murid pernah tengok kempen menderma darah. Pernah tengok kan? Saya nak derma lah cik. Macam mana cara-cara nak derma? Okey, ada syarat-syarat dia. Antaranya sihat, berumur 18 tahun ke atas. Okey, yang boleh menderma darah. Yang penting sihat. Kalau badan sakit, maka ubat macam-macam tidak dibenarkan untuk menderma. Nak ke kita bagi penyakit kita ke orang pula? Tak boleh lah macam tu kan. Okey, so sekarang ni kita buat bahagi dua. Satu bahagian ni penderma, sebelah kanan adalah penerima. Kita nak tengok orang yang berdarah A, boleh tak beri dekat orang yang berdarah A? Boleh tak? Boleh tak? A, boleh lah cikgu. A sama dia. Dia sama. Okey, boleh. Okey, orang yang darah A, dia boleh derma dekat orang yang darah A. Okey, dan orang yang darah A juga, dia boleh derma kat darah AB. Sebab apa boleh? Sebab dalam AB ada huruf A cikgu. Okey, ingat lagu tu orang yang penderma yang A, dia boleh bagi dekat AB. Dia boleh tak bagi dekat B? Penderma A boleh tak bagi dekat B? Tak boleh. Mana boleh, tak sama. Sat lagi bahaya. Okey, boleh, darah boleh bergumpal kalau kita derma dekat orang yang masuk darah dekat orang yang tak dekat darah yang tak sama. Dia boleh menyebabkan kematian. A boleh bagi tak dekat O? Tak boleh cikgu. O mana ada A? Okey, itu A dia boleh bagi dua saja. Dia boleh bagi A dan dia boleh bagi A B. Okey, kita pi pula yang B. B boleh bagi A tak? Tak boleh cikgu, sebab dekat A ni tak ada B. Tak boleh. B boleh bagi B tak? Okey, B boleh bagi B sebab dia sama. Hang sama, kembak. Serupa. Okey, B boleh bagi tak dekat AB? Nek. Boleh cikgu, sebab dekat AB ada B. Boleh. Okey, B boleh bagi kat O tak? Nek. Tak boleh cikgu, sebab dekat O tak ada B. Okey, tak boleh. Makanya B, dia boleh bagi kat B, dia boleh bagi kat AB. Orang yang darah B, dia kena tahu, dia boleh bagi kat B, dia boleh bagi kat AB. O dengan A tak boleh. Okey, kita pergi pula nombor 3, darah AB. Darah AB boleh bagi kat A tak? Lama fikir. Tak boleh cikgu, sebab tak cukup. Dia nak B, dia nak A dengan B. Kat sini ada A saja. Kan? Okey, fikir macam tu. Senang nak ingat. Okey, jadi AB tak boleh bagi kat A cikgu. Tak ada geng. Dia kena ada geng dia B cikgu. Okey, baik. AB boleh bagi kat B tak? Tak boleh kot cikgu. Sebab dia pun seorang kot B, kawan tak ada A. Tak boleh. AB boleh tak bagi kat AB? Boleh cikgu, sebab sama. Kembar sama. Okey, boleh bagi. AB boleh bagi kat O tak? Fikir. Tak boleh, sebab dekat O tak ada AB cikgu. Tak boleh. Okey, pergi O. O ni adalah orang yang berdarah O ni adalah orang kata apa? Orang yang baik lah, kita kata kan. Bukanlah tak baik orang lain tu, baik, tapi orang yang berdarah O ni dia boleh bagi kat semua orang. Dia boleh bagi kat A, dia boleh bagi kat B, dia boleh bagi kat AB, dia boleh bagi dekat diri dia sendiri, confirm lah O. Okey, ini special darah O. Orang kata darah mahal. Okey, darah mahal adalah darah O. Baik, awak tengok anak panah.
A, B, AB, O. Kita nak cari yang mana satu penderma universal. Penderma universal tu semua dia boleh. Okey, macam sebelah kiri, penderma ni, belah kiri ni. Awak tengok yang mana anak panah ada banyak? Okey, O. Tengok dekat O, anak panah sampai ada 4, cikgu. Okey, tekan. Ya, sebab apa? Dia adalah penderma universal iaitu darah O. Okey. Tengok pula dekat barisan penerima. Tengok siapa yang anak panah-panah yang ada banyak anak panah. Okey, belah mana? Darah mana? A ada 2, B ada 2, cikgu. Oh, cikgu, AB ada 4, cikgu. Makanya apa? Makanya AB adalah penerima universal. Okey. Macam O dia menderma. Dia boleh berderma kepada semua orang. Tapi kalau darah AB, dia boleh terima. Dia boleh terima A, dia boleh terima B, dia boleh terima O dan dia boleh terima AB. Okey. Okey, itu adalah explanation tentang penderma dan penerima darah. Okey, now cikgu nak pergi ke kuis darah manusia. Okey. Okey, cikgu nak ajak anak-anak main Kahoot. Alright. So, macam biasa kalau ada handphone, install Kahoot app tapi soalan dengan jawapan awak tak nampak. Okey, so awak kena tengok pilihan jawapan di laptop. Okey, kalau ada laptop kat rumah, on laptop. And then nak jawab tu, masukkan nombor PIN sekali lagi guna handphone. Alright. Yang pertama, masuk kahoot.it, masukkan nombor PIN, masukkan nickname. Buh nama sekolah pun bagus juga. Mana letak sekolah kat negeri lain, bangga nanti cikgu baca. Okey. Dan tunggu soalan keluar, lepas tu jawab dengan pantas. Okey, jom kita tengok. Okey. Boleh masukkan nombor PIN 3330561 3330561. Okey, kita tunggu start bagi player masuk. Player PIN mana ni? Tak ada siapa ke? Mana player? Okey, masuk nombor PIN anak, jangan lupa. 3330561. Ada tak? Everyone can play. Abuzar dah masuk. Sekolah mana ni Abuzar? 3330561. Okey. Takkan seorang dia? Umar, Fahim lagi? Okey, Fatimah. Fatimah. Sama pula Fatimah dah. Okey, lagi? Manakah lagi? Tidur lagi ke budak-budak ni? Carmen. Ya, Carmen dah masuk. Ashraf, Maisarah. Maisarah, Carmen ni antara yang player setia Kahoot dengan saya. Setiap kali saya buat kelas Facebook online je, mesti mereka ni akan join. Maisarah dengan Carmen. Umar pun selalu. Okey. Ada 7 soalan. Senang je. Ingat orang kata apa? Sel darah merah bila cerakinkan ada 4 komponen. Sel darah merah, darah dicerakikan ada 4 komponen. Sel darah merah, sel darah putih, plasma dan platelet. Okey. Okey lagi, mana lagi? Pakat tidur ke? Nak tunggu berapa minit lagi ni? 1 minit lagi cikgu tunggu, mesti kita main Mana budak-budak tingkatan 3 ni? Okey. Okey, ingat ada hadiah. Nampak tak? Cikgu dah bawa hadiah ni. Hadiah. Siapa nak hadiah? Tak kira lah post ke. Kita akan jalan lah. By post pun by post. Nak COD tu payah sikit lah. Tak boleh nak keluar kan. Okey. So, saya rasa kita play. Alright. Kita play 1, 2, 3. Kuis darah manusia ada 7. Yang pertama, simpul komponen darah berikut adalah... tengok simbol. Ingat tak cikgu bagi tahu hari tu? Tadi sebelum slide awal tu, ini simbol apa? Ini simbol apa? Merah, sel darah merah. Warna biru, sel darah putih. Warna kuning, platelet. Warna hijau, plasma darah. Yang mana satu?
Okey, yang mana satu? Yang mana satu? 4, 3, 2, 1. Ten. Okey, masa dah habis. Okey, 4 orang jawab platelet, seorang jawab sel darah putih. Confuse ke? Okey, sel darah putih dengan platelet memang seakan-akan, tapi awak perasan platelet dia lebih kecil dan dia punya urat tapi dia tu panjang sikit. Beza dengan sel darah putih dia macam cacok-cacok sikit. Okey, kita pergi next question. Soalan yang kedua. Tahniah nak Abu Zar. Okey, next. Soalan yang kedua. Dua komponen darah iaitu cecair kuning dan merah. Apakah komponen darah yang berwarna cecair kuning? Oi, 60 kali cikgu duk ulang cakap ni. Takkan tak ingat. Okey, warna merah jawapan sel darah merah, warna biru sel darah putih, warna kuning platelet, warna hijau plasma darah. Cepat. 12, 11, 10. Masa nak sampai anak bir dah. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Ting. Habis. Okey, 4 orang jawab plasma darah. Tepat sekali nah jawapan dia plasma darah cecair kuning tadi. Okey. Okey, kita pergi ke next question. Tengok siapa leading. Abu Zar masih leading. Tahniah Abu Zar. Next question is yang ketiga. Antigen wujud dalam sel darah manusia, manakala antibodi wujud dalam plasma darah. Benar atau salah? Okey, warna biru tu betul, warna merah tu salah. Betul tak ayat tu? Antigen wujud dalam sel darah manusia, manakala antibodi wujud dalam plasma darah. Lekas. Betul ke salah? Betul ke salah? Okey. Cepat. 7, 6, 5, 2, 1. Ting. Habis dah masa. Wah, 5 orang jawab betul. So, jawapan memang betul. Ingat, antigen memang akan berada dalam sel darah merah, manakala antibodi akan berada di plasma darah. Okay, next question. Tengok dulu markah. Abu Zar still leading. Tahniah Abu Zar. Abu Zar has a streak with 3 correct answers in a row. Tahniah. Okay, next question. Apakah komponen darah yang mengandungi pigmen merah iaitu hemoglobin? Ada gambar lah anak-anak. Senang sangat. Okey, warna merah jawapan dia sel darah merah. Warna biru sel darah putih. Warna kuning platelet dan warna hijau ialah plasma darah. Cepat. Masa berjalan. Cepat. Okey. Jawapan dia apa? Jawapan dia apa anak-anak? Okey, ramai jawab. Kenapalah ada seorang salah? Ya Allah. Tadi gambar depan ni nampak terang bersuluh lagi sel darah merah yang warna pigmen macam tu kan? Okey. Jawapan dia sel darah merah. Okey. Tengok siapa leading? Masih Abu Zar leading. Tahniah Abu Zar, hebat anda. Tak sabar nak bagi hadiah kat Abu Zar ni. Okey, next. Soalan kelima. Apakah komponen darah yang membantu mempertahankan badan daripada jangkitan penyakit? Apakah komponen darah yang membantu mempertahankan badan daripada jangkitan penyakit? Okey, kotak warna merah, sel darah merah. Kotak biru, sel darah putih. Kotak kuning, platelet. Dan kotak hijau, plasma darah. Cepat jawab. Cepat. Okey, 6 orang jawab betul sel darah putih. Actually quiz ni senang je anak-anak. Dia terus, okey, dia direct, dia tak ada kona-kona. Okey, kita tengok siapa still leading. Wow, Abu Zar masih 4702. Adam Iskandar has the highest answer streak of 5. Okey, last question. No. Nombor 6. Question nombor 6. Kumpulan darah Carmen ialah darah AB. Okey, sahabat Carmen Faris memerlukan darah jenis O. Carmen mahu menerima darahnya. Boleh ke tak boleh? Betul ke salah? Carmen darah AB ni. Okey, Faris darah O. Bolehkah Carmen AB ni nak bagi kat O? Okey, boleh tak? Betul atau salah? Okey, Carmen darah AB. Faris darah O. Boleh tak Carmen AB nak bagi dekat Faris darah O? Okey.
Tak boleh. Kan cikgu habaq dah tadi. AB dia hanya menerima. Dia tak boleh bagi kat O. Dia boleh bagi kat geng dia saja. AB saja. Okey? Baik, kita tengok. 5747 Abuzah still leading. Okey, last question. Okey. Kumpulan darah yang selamat didermakan kepada semua kumpulan lain adalah... senang. Kumpulan darah yang selamat didermakan kepada semua kumpulan lain ialah dia boleh bagi ke semua, dia adalah baik. Ambillah. Okey, adalah darah. Okey, kotak merah darah A, kotak biru darah B, kotak kuning darah O, kotak hijau darah A, B. Cepat jawab. Masa nak habis. Cepat jawab. 3, 2, 1, ting. Okey, 6 orang jawab darah O. Masih ada yang jawab darah B, masih ada yang jawab darah AB. Boleh ke derma kat semua kumpulan lain? Awak kena tengok balik video sebelum tu. Okey. Okey, kita tengok siapa yang leading. Nombor 3, Maisara, tahniah. Nombor 2, Fatimah, tahniah Fatimah. Dan Johan, Abuzar dengan markah 6847. Dan kita ada runners up, Adam dengan Fahim. Okey, tahniah anak-anak sekalian. Okey, alright, tahniah. Kita pergi. Bukan nak promote lah. Cikgu bukan menjual ya. Okey, ini adalah cikgu punya laman sosial untuk awak pergi tengok apa bahan, nak tengok video ke, nak tengok cara cikgu mengajar ke, nak join kelas cikgu. Yang pertama, cikgu ada Twitter. Okey, boleh follow Twitter Cikgu Arifah Raedah atau Cikgu Arifah Bukita. Dan Facebook. Ini adalah Facebook private Facebook group yang cikgu buat khas untuk murid-murid. Cikgu bukan murid-murid sekolah cikgu saja. Cikgu invite juga murid-murid sekolah lain untuk join. Dan cikgu buat kelas dalam ni secara live. Facebook group. So, dan yang ketiga adalah YouTube. Channel YouTube cikgu. Boleh search Cikgu Arifah Raedah. Okey, ini antara 3 laman sosial yang cikgu aktif lah untuk anak-anak murid. Okey, dan akhir kata, terima kasih diucapkan kepada semua murid-murid dan ibu bapa yang turut serta dalam tuition online ini. Terima kasih juga kepada kru program tuition online Perlis Mengaji yang dikuatkuasa oleh Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Cuti PKP ini disambung ke fasa 4. Semua orang dah tahu kan, seperti kata Perdana Menteri kita. Okey, kepada rakan-rakan guru, teruskan perjuangan kita dalam mendidik anak bangsa walau apa cara sekalipun. Dan murid-murid tolonglah ambil peluang ni sebaik mungkin. Okey, sebab kita tak tahu kesudahan PKP ini. Jangan pernah berhenti belajar kerana setiap kali kita belajar tu kita akan mendapat ilmu baru. Kita akan mendapat cara yang baru. Okey, ingat, dunia ini hanya di hujung jari. Akhir kata, duduk di rumah, stay at home, hashtag duduk rumah, hashtag hapus COVID-19, hashtag thank you frontliners, hashtag Perlis Mengaji. Stay at home, study at home, hapuskan COVID-19 bersama-sama. Terima kasih barisan hadapan dan selamat meneruskan ibadah puasa kepada yang beragama Islam. Cikgu sudahi dengan serangkap pantun menyanyi sekawan merpati putih hingga di atas pohon jemari. Teknologi kini semakin canggih, maklumat dicapai di hujung jari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.